sudah KO. Cantik sikit bocek. Tak buka tak. Ayo. Tak buka tak. Kau majak tak? Negusi. Nombor ni. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم افتح علينا فتن عارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين Alhamdulillah diizin Allah untuk kita bersama dalam majlis tazkirah mingguan yang baru sampai. Ucapkan selamat datang, selamat menjinak-jinak dengan pondok Al-Ja'far, pondok yang dhaif, miskin, pondok yang penuh dengan batu besi, pondok yang dihuni oleh anak-anak yang Division 1, anak-anak yang dihantar bukan berkehendak. Apa sekalipun kamu semua tidak akan datang ke pondok Al-Ja'far, tidak akan sampai ke pondok Al-Ja'far melainkan dengan kehendaknya, melainkan dengan kehendaknya. Kalau kita merancang, Allah juga merancang. Kalau kita berkehendak, Allah juga berkehendak. Kalau kita tak mau, Allah juga tak suka. Namun nyatanya sekarang berada di depan ayah, dan kita duduk dalam satu bumbung, makan dalam satu kawah, tidur dalam satu tempat. Maka itulah saudara kita, itulah kita. Apabila kita dihadirkan dalam jemaah, maka jagalah jemaah dengan baiknya. Di dalam Islam ada 4 jemaah, bukan satu, ada 4 yang menjadikan para anbiya mencintai dunia. Jemaah kita yang pertama di rumah dengan anak isteri. Banyaknya di sini yang laki-laki. Kamu tidak punya apa-apa alasan, walaupun sekecil-kecil alasan, yang tidak boleh menjadi imam. Tidak ada alasan bagi laki-laki tidak boleh menjadi imam, kecuali wanita. Minta maaf, ada 2-3 orang yang katanya saya tak pandai jadi imam. Perkataan itu kalau mengikut hukum namanya munansah dalam bahasa. Kamu tak boleh beralasan walaupun sebesar rambut mengatakan saya tak boleh jadi imam, saya tak pandai jadi imam. Tidak bagi laki-laki. Bagi wanita ada keistimewaan. Itu jemaah yang pertama di rumah. Jemaah yang kedua di surau atau di masjid musyawarah. Ramai sikit. Di rumah mungkin 3-4 orang. Jemaah yang kedua musyawarah. Itulah 4 jemaah yang kita akan lalui. Di rumah
Berjemaahlah dengan jemaah yang di rumah seadanya sebagai keluarga dalam satu rumah. Bila masuk keluar daripada rumah, kita akan berjemaah di surau ataupun di masjid. Di mana pun di bumi Malaysia tetap ada surau dan masjid. Di situ kita menjadi jemaah surau dan masjid. Maka jagalah adabnya. Laksanakanlah peraturan-peraturan, tuntutan-tuntutan di dalam adab berjemaah di masjid ataupun di surau. Pun juga yang lelaki tidak ada alasan mengatakan saya tak minat jemaah, saya tak pandai nak berjemaah. Tidak ada alasan. Tetap itu jemaah yang kedua. Jemaah yang ketiga di Mekah Al-Mukarramah, sama ada atas dasar haji ataupun umrah. Ramai lagi ramai. Maka di sana mungkin ada anak-anak yang telah sampai ke Mekah. Di sana bilangan terlalu ramai. Jadi kita juga kena menjaga adab dan peraturan dalam jemaah yang ramai. Adab peraturan dalam jemaah yang ramai. Seluruh negara menghadirkan diri di Mekah atas tiket haji ataupun umrah. Ada yang bawa anak, ada yang bawa isteri. Fenomena di sana. Ada yang bawa bini-bini dia hilang di Mekah. Ada yang bawa anak-anak hilang di Mekah. Ada yang polis-polis tukang hantar. Semua di sana itu digantungkan semua biodata dia di tak boleh ditinggal. Sebabnya teramat ramai. Belum terlalu ramai, amat ramai di Mekah. Fenomena di sana juga berbeza dengan rumah, dengan surau, dengan masjid. Sebagai orang Islam, kita kena tahu menyesuaikan diri, kita kena tahu meletakkan diri kita di dalam jemaah yang sebegitu ramai. Itu 3 jemaah di muka bumi. Jemaah kita yang keempat juga begitu bentuknya nanti. Mungkin fenomenanya yang berbeza. Jemaah yang keempat di Yaumil Mahsyar. Kalau dalam Al-Quran di Yaumil Mahsyar itu saudara mata memandang manusia di Mekah ramai, tapi tidak terlalu ramai. Masih nampak ujung-ujung lagi. Walaupun kita nampak cuma kepala orang semua. Andai kata kita kehilangan kawan yang boleh sana, balik ke bakar jalan, balik ke hotel, balik ke tempat sendiri. Dia kalau dia ingat. Kalau tak ingat 3 hari dia akan jumpa tempat menginap dia. Allah bandingkan di muka bumi baru di Mekah atau di Madinah. Yaumil Mahsyar, saudara mata memandang ramainya manusia ini. Bagaimana kita nak jumpa nanti? Bagaimana kita nak bersama nanti? Contohnya Masjidil Haram. Kasut kena bawa pergi sembahyang, bawa masuk dalam surau. Kalau tinggal kat luar, dia masuk pintu sini, dia keluar nanti dia tak tahu pintu mana. Beratus pintu masjid. Bentuk dalamnya sama. Masuk-masuk dia keluar, dia tahu di mana pula. Nak cari jalan balik itu pun susah. Bayangkan di muka bumi baru. Kalau di Yaumil Mahsyar, bagaimana kita nak melepaskan diri kita? Buatnya kita ada hutang dengan orang yang nak dibayar. Nak mencari orang yang dalam yang teramat ramai itu macam mana? Kalau ada terambil, tertipu, tersilap,
Kalau ada perintah kita pergi minta maaf balik dengan kancing. Bayangkan nak cari kancing di sana. Maka itu antaranya yang dikatakan jemaah. Sekarang kita berada dalam pondok Al-Ja'far. Sebeginilah lebih kurang kita 100 orang berjemaah di sini. Fenomena keadaan tidak sama dengan jemaah di rumah atau di surau di luar sana. Adakah perlu kita menangis meraung-raung? Ada perlukah kita tumbuk orang itu kalau kita keluar seliput kita tak ada? Kalau kita dah habis wudu, kita dah habis wudu, tengok orang tak ada, perlu ke kita nak marah? Ataupun kita nak berwudu tak sempat, perlu ke sembahyang macam begitu? Tanya-tanya sendiri, itu baru jemaah di dalam pondok Al-Ja'far. Kalau nak marah dengan siapa kita nak marah? Kalau nak tegur dengan siapa kita nak tegur? Kita nak terasa hati dengan siapa kita perlu terasa hati? Kita berada di pondok Al-Ja'far. Di kalangan kita 85% kalau 100 orang, 85 orang di pondok Al-Ja'far ini RNR, rehat dan rawat. 85% RNR. Perlukah kita bergantung dengan orang yang RNR? Kita ikut orang di dalam RNR. Contoh, kita nak ke Kuala Lumpur, RNR pertama dari sini kita jumpa RNR Tapah. Kita berhenti di Tapah, letak kereta, minum-minum, jumpa kawan. Assalamualaikum dan bersalam-salam, baik dia belanja minum. Perlu ikutkan dia? Kalau kita ikut dia, kita kehilangan destinasi. Perlu contoh dari dia. Dia RNR. Begitulah keadaan di pondok ini. Kalau dia RNR itu kita berkenalan dengan dia, kita pun tak tahu latar belakangnya, kita pun tak tahu kerja apa dia. Jangan-jangan CID, jangan-jangan menteri. Kita berkenalan di RNR. Jadi kamu semua berada di pondok ini, meletakkan pondok sebagai RNR, berkenalan, kemudian kamu pun mesra dengan dia, ikut dia pergi ke mana. Saya ingatkan sekali lagi, kita berada di RNR. Kalau nak cari kawan, carilah kawan yang telah sampai destinasi dia pondok Al-Ja'far. Hidup mati dia di pondok Al-Ja'far, dia akan melahirkan hati nurani dia untuk pondok Al-Ja'far. Bukan RNR. Kalau kamu sondol juga yang lain, ikut juga yang lain, RNR dia belum tahu lagi. Sama ada Tanjung Malim, sama ada Berang, Kuala Lumpur, Kelang, Negeri Sembilan, belum tahu lagi. Sedangkan destinasi kamu di Johor. Apa yang ayat cerita ini? Sebabnya fenomena banyak sangat kawannya, ayat nampak intim, akrab, seolah-olahnya telah berkenalan bertahun-tahun lamanya. Seolah-olahnya sudah kenal betul hati budinya. Nanti kamu penasaran,
nanti kamu kecewa. Carilah kawan yang destinasi, bukan R&R. Dalam masa yang sama, saya nasihatkan anak-anak pondok, buang semua buku-buku yang dari luar, pakai mutlak buku pondok. Pondok mempunyai vision dan mission. Ayah menemukan pondok mempunyai arah tuju. Dan ayah bisa bermasa mencapai sasaran. Maafnya ayah tidak boleh terbuka sebab itu paling sulit yang ayah adakan. Tertentu saja orang boleh mengetahui. Cuma apa mesej yang ayah nak sampaikan? Selaginya kamu menggunakan kawan yang kamu kenal di R&R, langkah kamu tidak sampai ke mana. Kamu akan kecudang di perjalanan. Kamu takkan sampai ke destinasi. Ayah cuba nak sampaikan kamu ke destinasi kamu yang sebenar. Jadi selepas ini cuba tampilkan aksi orang yang mempunyai destinasi, bukan orang yang berada di R&R, rehat dan rawat sementara enjin panas saja dia berhenti sekejap. Orang yang memangnya sampai masa mak akan ambil aku kembali. Kenapa ayah cakap pasal R&R? Sebabnya kalau di dalam ilmu Islam, Allah akan menghitungkan orang itu daripada niat. Niat. Kamu tak punya niat untuk mempelajari, untuk belajar, untuk berubah, untuk apa sekali, tak ada niat ini. Sebabnya kamu semua dihantar ke sini. Selaginya kamu tidak mengubah niat, kamu tak mufarakah dari jalan kamu, maka masa yang kamu ambil untuk bersama di Pondok Al-Jabar ini menjadi sia-sia. Ilmu yang kamu tuntut tidak menjadi ilmu. Kerja buat yang kamu lakukan tidak bermanfaat. Contohnya tanam pokok nyawa sepokok cukup. Kamu tidak berniat tanam itu untuk bersedekah kepada orang yang akan datang. Maka apabila orang makan di buahnya, kamu dapat penat. Sebab Allah menghitung dari niat. Buat kereta, tadi ingat dalam hati itu, buat ni untuk kemudahan, kesenangan jemaah Pondok Al-Jabar, keluarga Pondok Al-Jabar. Tak ada benda ini. Orang naik, kamu dapat tangan hitam. Sedangkan kalau kamu niatkan dalam hati, kita buat untuk kegunaan orang ramai, untuk kebaikan warga Pondok Al-Jabar, insya-Allah perbuatan kamu mengerjakan menyiapkan kereta motor itu menjadi amal jariah. Itu makanya dia tukar niat. Dia kena tukar niat. Bila tak ada niat ini, orang beli ikan, dia tak ada niatkan dia beli ikan itu untuk pondok, untuk kegunaan ramai, untuk kesenangan, untuk makanan orang ramai, maka orang makan jadi kenyang, jadi dia dapat sejuk je lah, merendam dalam bayu. Sikit benar. Sebabnya Allah tidak menghitung apa yang kita kerjakan, tapi Allah hitung apa yang kita niatkan. Niatnya pun tak ada, maka perbuatan jadi kosong. Bila sudah ada niat,
baru diletakkan dia di satu lokasi. Niat belajar, maka dia akan berguru. Niat berubah, dia akan berusaha menjauhi perkara-perkara yang mungkar. Niat dia menuntut ilmu, dia akan sentiasa dekat dengan guru. Sebabnya pelajaran guru dalam kitab. Kalau tidak guru di sini yang mengajar, guru lain boleh ajar kitab yang sama. Tapi ilmu guru dalam mulut dia. Kamu jauh, kamu tak dengar, sudah habis. Mungkin dapat yang lain, orang lain dapat yang lain. Itu sejarah. Itu perjalanan sirah. Jadi ambillah perhatian. Betul kan balik perjalanan. Ada yang setengah itu datang dengan jiwa yang kosong. Dia pun tak tahu dia duduk di tak tahu apa siapa duduk ke pondok pada pulau. Dia duduk je lah. Perut lapar makan. Mengantuk tidur. Nanti kalau balik bawa apa? Berapa ramai dah anak pondok ni sudah beribu anak murid ayah. Kecelang di luar sampai dekat simpang 3. Simpang 3 depan habis dah. Tangga surau dah tak jumpa, sejadah sudah koyak, kepiah sudah jatuh, semua dah habis. Tak ada apa lagi. Dia akan menyesal sendiri. Malamnya pun Allah tahukan. Kumpulan yang ketiga macam buka pondok tu. Joy, orang yang pondok ketiga. Waktu ayah buat kereta dia tak tengok. Waktu ayah buat ikan dia tak ikut. Ngantuk. Waktu ayah buat kebun dia wayang punya jaya. Waktu ayah mengajar ngaji, ambil dia lebih kurang dapat khatam je. Sedangkan ayah bercakap dengan dia tahun 2000 awal ini pun ayah bercakap, ayah juga suruh kamu belajar Quran untuk nak khatam. Ayah nak ajar kamu sampai menjadi guru. Ayah ajar kereta bukan untuk nak repair orang punya, bukan. Supaya kamu jadi toki. Ayah turunkan ilmu itu untuk kebaikan kamu, kesenangan kamu. Akhirnya datang dia kata kereta dia bunyi. Betul lah kereta bunyi. Kalau tak bunyi berarti dia tak hidup. Dia berdengkur kan dia. Berdengkur. Namanya bunyi kereta, kalau mengaum bunyi rimau. Cuba tanya ayah jawab ke dia apa. Tetap kamu akan terima jawapan itu. Maafkan aku. Dulu aku ajar kamu tak nak sekarang buat ini lagi. Kasar ke jawapan itu. Kalau kasar, haluskanlah sendiri. Marah ke jawapan itu. Kalau marah, redilkan sendiri. Tamparan ke itu. Kalau tamparan, sedarlah. Sindiran. Kalau sindiran, ubahlah. Kita masih hidup. Bukan seorang, bukan dua. Yang pernah belajar dengan ayam memang itu aksi. Cuba tanya sekarang, perempuan ni kalau mati karen, nak panggil ayam? Mampu ayah tak panggil. Tapi ketika bersama, mengapa dia tak nak belajar? Apa yang menghalangkan dia belajar? Apa yang menyebabkan dia tak nak belajar? Dia rasa rugi. Sekarang baru mengingat. Ketika itu apa fikiran? Nanti kau tanyalah dia. Ketika dulu ayah tunjuk, kenapa tak nak belajar? Dia tak berasa yang itu ilmu. Ayah cakap lagi, belajar. Nanti satu hari kamu pakai kereta. Sebab dulu dia pakai kapcai je. Buat apa belajar kereta? Ayah buat kereta, dia pakai kapcai. Sekarang tahu-tahu dia pakai kereta. Tu macam mana? Auto ni katanya. Auto ni boleh masak ke apa? Ayah bilang lah. Mudah-mudahan anak-anak sekalian pandang semula sedar. Dalam sejarahnya hadis,
dalam Islam. Di padang pasir keluar satu hadis mengatakan, ya Muhammad, asuh dan latihlah anak didik kamu, para khalifah yang berdekatan dengan kamu, berenang. Bayangkan hadis keluar di padang pasir suruh belajar berenang. Bukan ada air di padang pasir. Memanah. Belajar memanah tengah padang pasir. Lepas nak panah ujung sampai jatuh tak tahu. Bukan ada sasaran. Tekan tembok ke gunung. Tapi hadis tak keluar. Dia suruh asuh. Asuh buat memanah dengan berenang. Apa yang maknanya di situ? Kalau korang halusi, begitulah adanya di pondok ini. Ada perkara yang kamu tak suka. Tapi pandangan pondok, ayah sendiri nampak. Satu hari, ayah buat lori tak ada siapa pun nak ikut. Sebabnya kamu takkan pakai lori. Pada hemahnya takkan pakai lori. Nak buat apa? Buat lori. Kalau biragu pun ada juga. Cita-citanya angan-angan nak beli biragu. Angan-angan kalau kereta, you juga. Lori siapa nak pakai? Itu kamu. Dan sudut ilmunya bukan begitu. Kamu kena ambil tahu sehingga kamu tahu. Sebabnya menentukan masa depan kamu, bukan kamu. Janji Allah benar. Tahu-tahu kahwin dengan anak tokeh lori, 18 lori dia. Sanggup kamu biarkan bapak mentua dengan ipok-ipok panggil langgar sampai tengah malam oboh lori? Kamu jadi menantu, dia tengok TV kat rumah. Atau di mana kamu letak kamu doa kamu? Turun dengan ipok-ipok dengan bapak mentua. Dia minta tolong kamu tak tahu apa. Di mana nak katakan? Sebabnya di sini kamu tidak berfikir katakan satu hari kamu akan ambil lori. Maka di sini ayat suci. Kita buat ikan, tak ada seram belajar ikan. Sebabnya, ya, bukan nak boleh ikan. Itu kata kamu. Satu hari kalau Allah nak uji kamu, dikahwin dengan orang tua kampung. Keluarga sebelah bini semua boleh ikan pakai sangkar. Waktu itu kamu baru nak belajar. Nikmati keluarga kamu itu. Summaradnahu asfala safilin. Orang yang diturun oleh Allah darajatnya serendah-rendah darajat. Kawin dengan orang tepi laut, ikan pun kamu tak kenal. Sekampunglah kan cakap. Menjangan tu, ikan pun dia tak kena naik. Besok. Summaradnahu asfala safilin. Berbeza pula jika kamu ada ilmu. Saya kalau kita buat boleh sana berikan keli, ikan jerawat. Sama aja. Makannya sekian jam. Sekian gram cara makan. Yang jantan jadi okey. Dan mudah untuk kamu praktikkan di situ. Jadi terserahlah dengan anak-anak sama ada nak meneruskan langkah yang kosong bersama dengan kenalan baru di art and art, ataupun kamu berhenti sejenak tanam semboyan bahawa kamu nak apa di pondok apa. Nak belajar, carilah guru. Kalau nak berubah, ikutlah suasana. Kalau kamu rasa nak maju, patuhi peraturan. Kalau rasa nak ilmu, dampinglah dengan guru-guru. InsyaAllah kamu dapat. Ayah tidak ada misi di pondok ini sekadar nak mengajar. Kalau mengajar, kalau ayah mengajar, cakap ayah, tidak kamu jadi guru. Kalau ayah ajar kemahiran, ayah tidakkan kamu jadi toki. Kalau nak jadi kuli, tak payah belajar dengan ayah. Banyak di luar boleh buat. Kalau setakat nak jadi kuli, tak payah belajar. Yang kita nak ajar supaya jadi toki.
termasuk dalam bab ilmu. Setiap hari Selasa pada Rabu ayat bab ilmu, bab pembetulan ibadah. Hari ini ayah cuma nak bagi masa saja nak fikir dalam majlis ini. Berhenti dan cukuplah kamu buat satu kerja yang kosong, yang tak ada makna. Cukuplah. Kalau berguru-guru yang mengatakan jangan buat lagi kerja yang tak datang faedah, yang merugikan diri sendiri. Contohnya solat. Solat 5 waktu sehari semalam, kamu tak tahu mission dan vision. Kamu pun tak tahu tujuannya bersolat. Apatah lagi makna yang kamu kerjakan. Cukuplah yang sudah. Rokok kamu tak faham tujuan, maksud, makna. Sujud kamu tak faham tujuan, maksud, makna. Sampai kepada salam kamu tak faham. Akhirnya kamu buat satu kerja-kerja yang tak ada mempunyai makna dan maksud. Cuba kita bayangkan. Apa tujuannya kita? Apa tujuan pun tak tahu. Suruh saya tak riba dia orang. Suruh saya tak riba. Salah abangnya. Apa kamu tak kenal dia orang? Senang je. Kan dia berbangga. Harap-harap selepas ini solat mempunyai makna. Solat mempunyai tujuan. Kalau tak ada tujuan, solat apa nak guna lagi? Setiap perkataan kita faham. Bukan berkata pada perkataan yang tak faham. Cakaplah apa pun, tetap kita faham. Tapi dalam solat, sebenarnya tak faham pasal dunia ini bagus. Tak banyak birokrasi dia. Tapi tak faham dalam solat tak boleh. Sami Allahu liman hamidah. Orang tanya, apa makna? Sami Allahu liman hamidah. Bangun dari rokok. Maksudnya, oh sembahyang. Soalan di kaki, jawab di telinga. Nak jawab pun tak ada. Mana dia apa? Tak tahu. Tujuan tak tahu. Sujud berserokok. Cuba tanya diri sendiri, yang tanya orang. Air. Tanya diri dia. Aku ni sujud apa tujuannya? Ya ke Allah jadikan solat ini sujud tanpa tujuan? Tak ada makna? Tak ada maksud? Kalau ada makna, apa maknanya kita sujud? Kalau ada maksud, apa maksudnya kita bersujud? Maunya apa? Maunya sujud saja. Cukup-cukuplah buat yang dulu. Ayah tahu ini ketika ayah buka kuliah, korang tak dapat perhatian. Itulah macam tu, melukis. Jadi dia pun tak tahu, sampai sekarang tak tahu tujuan. Apatah lagi baca Fatihah. Bacalah daripada Alhamdulillah sampai Waladhdallin. Bacalah 1000 kali pun. Apa yang kau tahu? Apa yang kau faham? Apa maknanya? Apa maksud yang kita sebut itu? Takkanlah kita buat, kita sebut, kita cakap benda yang tak ada maksud, tak ada makna. Kalau dulu tak tahu tak apa. Dulu tak ada maksud tak
faham maksud tak mengapa. Tapi kita berada di pondok. Kita dia berada di pondok. Apa yang menghalang daripada kita tahu? Apa yang menghalang daripada kita faham? Di luar tak mengapa. Kita nak tanya Tok Imam busy. Nak tanya Ustaz Omar dia jauh dengan Omar kita. Ni kita dalam pondok. Ada 5 tahun dengan ayah. Tak saya tanya kancing, tanya dengan Combi ke apa semua. Cuba tanya. Maktab itu kalau lama-lama lah ke? Mat Ali apa semua ni. Cuba tanya. Tujuannya dia sembahyangnya apa? Maksud dia sembahyangnya. Setiap perbuatan mesti ada maksud dia. Ada makna. Apa sebenarnya? Kalau dia kata tak tahu, berarti dia yang buat pekerjaan yang dia tak tahu. Ini bukan dasar Islam. Orang Islam dia buat dia tahu, dia baca dia tahu, dia sebut dia faham. Kalau tidak macam mana? Lagi jadi Tok Imam. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam wa hayna rabbana bisalam. Kalau cuit dia orang baca apa itu? Kau nak cakap baca apa? Allahumma anta salam. Tujuan baca doa. Dia kata itu bukan doa. Siapa kata Allahumma anta salam wa minka salam itu doa? Kalau bukan doa apa? Itu aku tanya aku ni. Allahumma anta salam wa minka salam wa alaika ya'udu salam wa aina rabbana bisalam. Doa bukan? Selawat bukan? Tapi kau baca. Tujuannya baca apa? Tok Imam baca kitab ini. Tujuannya apa? Maksudnya apa itu? Maknanya apa? Ini bukan soalan. Habis itu sambung ini. Wa ilakum illa la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Dah ayat kursi pula. Oh, ayat kursi. Apa maknanya? Imam. Nanti dia kata Imam jangan simpan, bagi-bagi sikit. Apa kau nak bagi? Habis tu dia pun berdoa. Habis tu berdoa. Dia tahu doanya. Allahumma qimna min husnil khatimah wa la tahkim alaina bi su'il khatimah. Rabbana la tuzigh qulubana. Kalau macam ni maksudnya. Tu Imam dia jawab apa? Maknanya apa? Takkan kau tak tahu? Engkau yang baca. Makna tak tahu, maksud tak tahu, tapi kita baca. Ini bukan kisah hari ini. Ini kisah bertahun-tahun. Ini kisah berpuluh-puluh. Menjadikan tak ada doa yang mustajab daripada orang yang sembahyang. Sebab ini dah. Sebut benda yang tak tahu, cakap benda yang kita tak faham. Kalau kita cakap KLCC, kita dapat bayangkan, imagine KLCC, Jabatan Kedua Pulau Pinang, JK itu. Oh, sebut lagi cacing kerawit. Oh, cacing kerawit. Nyamuk Aedes, walaupun tak kena, tapi otak boleh fikir. Sami Allahu liman hamidah. Ini. Sami Allahu liman hamidah. Ini tak tahu.
Salam itu salam. Dia tahu salam lah. Tujuannya salam. Salam nak keluar dari sembahyang. Keluar sembahyang salam. Itu salam dua kali. Nak merambut dari sembahyang. Dia tadi nak keluar. Habis. Nak jawab tak tahu. Ayah menceritakan kelas pertama kita selepas raya. So kau fikir. Berapa lama kau nak hidup di dalam yang hipokrit? Berapa lama kamu nak berwayang? Wayang dengan ayah, ayah tak boleh. Kamu wayang dengan diri kamu sendiri. Kamu dapat apa? Dapat apa? Rasanya sudah sempurna ke solat yang kamu buat tanpa tahu tujuan, makna dan maksud. Kamu rasa sudah memang hebat sangat ke? Solat yang tak faham makna sedikit pun. Selepas ini ayah beritahu siapa yang ada kemusykilan buat itu, berjumpa dengan ayah. Ayah tak ada ke mana duduk. Kamu tanya pasal macam bola, ayah cerita pasal macam bola. Kamu tanya pasal anak kambing kurut, ayah akan cerita pasal anak kambing. Siapa yang pernah bertanya ayah buat hukum? Tapi ayah belajar guru kata berbaik sangka. Jadi ayah sangka kamu faham semua. Kamu memang ahli hukum belaka. Kamu memang tahu. Kalau tak tahu mesti dia bertanya dengan ayah. Dan tiap-tiap malam dengan ayah tu bertanya, ayah tak pernah tak jawab. Tak tanya pun ayah cakap. Yang mengaji dengan ayah saja. Yang tidur tak ada lah. Cuba kita tanya, berapa lama kita nak buat kerja macam ini? Yang nak kita tipu tu dari kita. Kita baca, kita tak faham. Kita buat, kita tak tahu makna. Kita lakukan, maksudnya pun kita tak nak, tak tahu. Cuba tanya berapa lama. Ada yang berduduk-duduk baca. Kalau nak diterjemahkan, panjang bacanya. Satu juzuk. Tapi kalau nak pada maksud, pendek sikit. Nak pada makna, cukup dengan 2 patah perkataan. Maknanya ayat ini suruh bertaubat. Itu dah makna. Maksud dia lain. Takkan ayat ni kita baca, kita tak tahu. Tiap-tiap petang ni berdoa tak dengar orang tua. Setahu ayah tak pernah ada berdoa untuk orang tua. Doa yang wajib lepas solat 2. Yang satu doa kuatkan iman. Yang kedua doa untuk orang tua. Ini 2 wajib setiap lepas solat. Tidak boleh tidak. Tapi kamu tak boleh buat doa untuk orang tua sebabnya tak tahu. Doa yang mana satu untuk orang tua. Kalau pun tahu doanya, kamu tidak mengkasatkan niat dalam hati berdoa untuk orang tua, maka rugi. Rugi. Lebih kurang duduk di pondok ini, kamu tidak mengkasatkan niat nak belajar, nak berguru, nak berubah, nak cari ilmu, nak senang, nak kaya. Tak ada benda ini. Yang adanya RNR. Orang minta duduk bentuk dulu lah. Tak dapat apa pun. Kamu takkan dapat apa. Belajarlah banyak mana pun. Halangan daripada kita mendapat ilmu itu ada 5. Halangan untuk seseorang memiliki ilmu itu ada 5. Kau tak pernah buang yang. Yang pertama, bila kamu tidak berniat untuk menuntut ilmu. Nombor 2, tak beradab dengan guru yang menurunkan ilmu. Ya ini barakah.
Yang ketiga, kamu menuntut ilmu kerana sesuatu, bukan kerana Allah. Yang keempat, kamu mencari ilmu itu untuk kepentingan dunia. Contohnya nak belajarnya ilmu sihir, ilmu kebal. Yang itu. Yang kelima, kamu tidak ikhlas mengambil ilmu untuk dikembangkan menjadi jaya. Aris. Dua itu dah cukup memusnahkan kamu untuk mencari ilmu. Yang satu, kamu tak ada niat. Nombor dua, kamu tak ada barakah. Okay. 1000 tahun pun, kalau dalam hadis mengatakan biar setinggi berdiri kitabnya, namun kamu tetap juga kosong. Dua ni. Bagi ayah yang mengetahui, ayah sedih tengok, ya Allah, kamu buat macam ni, buang masa saja. Baik kerja-kerja mamak itu lah meja dapat juga 30 ringgit sehari. Di sini kamu duduk, ilmu pun kamu tak dapat, duit pun tak dapat. Apa pun kamu tak dapat. Yang ada kamu dapat apa lagi? Jatuh ayah pula kesian. Bila tidak ada diniatkan untuk mengambil ilmu di sini, duduk, makan. Malam tidur. Kita jogging. Ikut. Yang sedihnya bertahun-tahun nanti duduk di sini, satu pun tak dapat. Berapa ramai yang di luar, keluar saja dari sini sudah lupa dosa dengan pahala. Keluar dari sini sudah tak faham lagi dah betul dengan salah. Lepas dia simpang je, baik dengan buruk dia tak tahu. Dia kira baik semua. Itu. Silap pada bulan keluar dari sini, pertimbangan untuk ibu ayah pun tak ada. Cuba kita bayangkan, kita duduk sini maaf, masuk punya kosong, balik juga kosong. Jadi sementara duduk di sini dapat apa? 5 perkara yang menjauhkan seorang manusia daripada ilmu. 5 perkara. Kena buang ini semua, baru berikutnya kamu dapat untuk menuntut ilmu baru. Belum tentu lagi kamu lulus. Kalau ilmu perbengkelan itu, nak ambil diploma bengkel ni, masuklah, pergilah masuk vocational 6 bulan itu untuk nak ambil diploma. 6 bulan kau belajar, belum tentu pas. Setahun baru periksa. Kalau pas naik, kalau tak pas, duduk di situ lagi. Yang kita di sini, takkan 2 hari belajar kita dah pas. Atau dia tak belajar, duduk tunggu dekat dom. Nanti pas kau akan datang sini. Pandai akan datang sini. Cuba kita harus siap. Jangan buang masa. Ayah sayangkan korang, sayangkan bangsa, ayah sayangkan agama. Tapi bangsa kita buang masa. Dia tahu dia tak berminat, dia tahu dia tak nak, dia tahu dia tak ada, tak nak belajar. Tapi dia duduk je di sini, cakap dengan orang tua betul-betul. Ni gila je mak duduk sini. Ada pun sembahyang. Mak jangan buat gila, hantar saya kat pondok ni, sini. Kena mengaji mak. Sebab dia tak ramai yang mengaji ayah. Sedangkan orang mengaji ni, yang mengaji dapat pahala, yang dengar dapat pahala, yang ajar dapat pahala, yang ada sama dapat pahala. 5 golongan yang mendapat manfaat orang mengaji. Yang ke-6 tu orang tak suka je. Itu dia punya. Ayah nak mengajak kamu fikir, ketika ayah mengaji itu yang tidur di dalam dom, berapa banyak untungnya? Yang tak mau dengar, tak mau duduk, mendengar orang mengaji itu,
dapatnya. Dan kalau dia mengaji pula dia pandai, apa ruginya? Kalau kamu rasa malu, kamu nak malu dengan siapa? Kalau rasa takut, takut dengan siapa? Kalau rugi, berapa banyak ruginya kalau kamu mengaji? Empat jam tu untung, dia tak ngaji. Dia bisu sikit, dia tak keluar suara. Dia pun tak rugi. Sebanyak ada dalam hadis tu orang yang berserta. Cita-cita tanya. Ayah petang ini beritahu setiap hari Selasa malam Rabu kita ada kuliah di sini. Ini yang pertama, hanya malam pertama selepas raya. Di bulan Syawal lagi. Pertama fikir. Harap-harap selepas ini kalau kita kuliah, manfaatnya menjadi ilmu. Ayah sudah buat dunia ini 15 tahun, tak menjadi ilmu. Ayah buat rumusan, mengapa jadi begini. Rupa-rupanya kamu tidak ada niat. Siapa sebenarnya ada niat datang sini? Niat dalam hati. Sebabnya dihantar oleh mak ayah di sini. Biarlah mak ayah hantar pun tak ada masalah. Sampai sini, oh. Setiap ilmu boleh jadi niat. Tengok orang buat wedding. Oh, tak nak tahu. Nak baca wedding. Itu orang ini. Ini tengok orang wedding. Dia pergi tengok orang lain pula. Dia ikan. Pergi tengok ada pun. Masak. Aduh, masak rendang aja. Akhirnya seluruh masa sini tidak ada satu pun masuk dalam hati dia untuk jadi subjek. Dia niatkan untuk dia belajar. Tak ada. Malah yang banyaknya bila pukul 10 saya ngaji, aduh, ngaji dah pula. Pukul 3 kelas hafalan. Aduh, ni kalau ada lebah gunung ke, angkat batu boleh. Sanggup dia angkat batu, sanggup dia menebah dalam semua daripada menghafal. Cuba fikir. Cuba fikir. Nak pergi pula kelab pukul 3 tengok kawan tidur. Tumpang sekali. Sedangkan RNR kawan tu tidur kita tumpang sekali. Dulu kita pernah tewas kat kawan-kawan. Hari ini nak kawan dulu. Itu majlis fikir pada petang ini ayah ingatkan. Lepas ini fikir dulu. Jangan cakap, jangan buat apa-apa. Fikir. Ayah akan tengok sejauh mana anjakan dia. Apapun, sebelum ayah lupa, semua pergerakan keluar masuk di pondok ini mesti dengan pengetahuan setiausaha pondok. Walaupun siapa yang mengarahkannya, jawatan seperti zaman arahkan pergi sana saja. Tak, orang yang punya arah itu kena lapor diri dengan setiausaha. Abang suruh ke, ayah suruh ke, ibu suruh ke, lapor diri dengan setiausaha. Tujuan kita tahu. Kita yang tahu tujuan. Kalau tak tahu tujuan tak apa. Buat saja yang itu. Jadi ayah minta kerjasama yang baik. Akhirnya menjadi ilmu malam ini ringkas saja yang nak bagi. Kamu takkan rugi apa-apa kalau kamu bertukar niat. Ini bukan tukar agama. Daripada kamu dihantar kepada niat nak belajar. Yang kedua, sebelum nak tidur fikirkan umur kamu. Tujuan yang suruh fikir umur. Siapa berasa diri dia adik, umurnya bawah daripada orang sebelahnya,
dia kena dengar nasihat. Dan siapa pula berasa diri dia abang, sebelah dia tu kecil, dia kena beri nasihat. Apabila kamu rasa muda, dengan nasihat. Kamu rasa kamu dah tua, beri nasihat. Akhir sekali saya ingatkan, kamu tidak ada halangan untuk berkata benar. Tidak ada siapa menghalang daripada kamu berkata benar. Sebabnya moto pondok jujur, terus, terbuka. Tidak ada halangan kamu berkata benar. Orang berkata benar, ayah jamin dia pejabat tetap melindunginya. Yang berkata benar, tak kisahlah apa. Kalau nampak cacing melompat ke atas kalah itu, katakanlah, beritahu dengan istighfar, saya nampak cacing itu melompat ke atas kalah. Nak buat macam mana? Kalau istighfar, tembak. Kalau kata tangkap. Tapi yang ingatkan, tidak ada halangan daripada kamu berkata benar. Yang akhirnya sebelum kita solat, saya nak beritahu, sudah-sudahlah yang itu. Jangan buat kerja yang sia-sia. Sudah. Semua dalam hidup ini nak selamat, dia kena berada di atas peraturan. Berada di atas peraturan. Bukan peraturan sendiri, peraturan pondok. Selagi ada di pondok, kamu rugi, kamu memang tak dapat apa. Selagi kamu tak duduk atas garis panduan. Jangan buat budaya sendiri. Jangan. Sebelum saya tutup majlis, ada persoalan? Ya. Tadi Tok Ayah ada beritahu halangan seseorang untuk memiliki ilmu ada 5. Ya. Pertama, tidak berniat untuk menuntut ilmu, tidak beradab dengan guru barakah. Saya tertinggal nombor 3 Tok Ayah. Nombor 3. Kerana ikut. Kerana Ikut-ikutan. Betulnya dia bukan di sini kerana dia nak belajar, kerana kawan masuk, kita masuklah. Termasuklah kalau orang tua suruh pergi mengaji kat pondok, kau ikut sampai sini kena tukar niat. Dalam sembahyang pun ada mufarakah. Kita rasa tak boleh ikut imam itu, kita boleh mufarakah. Itu ini kebenaran dalam hidup ini. Jangan ikut orang. Jangan kerana sesuatu. Kerana sesuatu ini ikut orang. Lepas tu kita belajar ni. Okey. Dia pun belajar. Sedangkan dia tak nak buat tu. Jom kita belajar ikan, turun kampung lah dia. Jom kita belajar injil. Mandi minyak lah dia, sedangkan dia tak punya tu. Jadi, bila nak buat satu, mulakan dengan niatkan benda itu. Di situ dia akan baru tumbuhnya barakah iman, baru hadir, kan tidak? Nanti kalau 5 perkara pula yang menghilangkan barakah bumi, pengajian. Yang ini yang dijaga. Kalau kau pernah ke Pakistan, orang Pakistan tu cukup jaga benda ni. Dia tak berani. Libya, Mekah, apa semua orang tak berani engkar ini pasal ini. Banyak yang pecundang. Dan kebanyakannya kecundang terus. Dia tak boleh. Apabila sudah melepas dia daripada garis dia, nanti kena dam. Ayah pernah pecundang dulu dengan pengajian. Dam ayah setahun setengah tidak boleh pijak bumi. Dan ini. Tapi hamba Allah seorang itu, orang Brunei, dia belikan ayah sebuah motor dan dudukkan ayah di laut. Ayah bergantung di Sungai Melaka selama setahun setengah. Ibu dari darat, ayah tak pijak tanah. Setelah ayah buat ikrar, satu majlis di hari Jumaat itu, ayah buat pengakuan,
serah balik barang-barang guru semua. Pada situ ayah berkata, dam ayah setahun setengah. Alhamdulillah, ayah lunaskan setahun setengah dan ayah berjaya melunaskannya. Walaupun hampir-hampir tenggelam. Janji Allah baik. Ketika itu ibu dikelam, berulanglah dia ke neraka. Ketika ayah dipukul ibu di tengah lautan, orang pergi datang, wali apa semua ambil ibu dia boleh kelam dengan anak-anak. Bawa pergi neraka. Suami kamu hilang di neraka. Ketika itu ayah dah tenggelam. Cuma nampak paling dia. Agak dia kopong tu tak nampak. Cari-cari pun jumpa. Ayah lepas dia tengah laut dalam. Motorbot ayah pun pecah dua. Dan ayah masih tak tinggalkan motorbot. Sebab motorbot itu dibeli oleh seorang jemaah pondok. Beli di Muar, bawa ke Melayu. Ayah berkeras dengan kerajaan. Walaupun dia nak bawa ayah balik ke Malaysia. Saya lebih rela mati dengan motorbot di sini. Melainkan kamu tarik motorbot. Dia akan tarik motorbot itu dia. Alhamdulillah, ayah sambung pengajian. Menghadap guru baru-guru timur balik ayah sebagai anak pesantren. Berarti ayah pernah jawab kesilapan atau dimana siapa pun boleh buat. Tapi jalan kita menyelesaikan. Ini macam ada anak-anak kita yang dah 3-4 tahun tidak terasa menyesal. Contohnya ayah boleh cakap, orang lama-lama ayah hendak macam anak zombie. Yang kancil kau diam. Ayah tegur waktu takkan tak faham. Kamu paling lama di sini takkan tak tahu Pak Inggit. Sekarang kamu nak buat sedangkan kamu tak belajar. Kau mesti tahu kamu tak belajar. Dulu aku buat kamu ke mana? Sepatutnya lepas ayah cakap dia. Oh minta ayah. Kali ini saya ubah. Kali ini saya belajar betul. Kali itu sebab tak ada. Bila ayah cakap serotok juga baju lama.